Macam mana nak pilih buku untuk anak? Masya Allah, banyak sangat topik kan, Mami kan? Banyak sangat pilihan. Tak tahu yang mana satu. No worries. Saya akan kongsikan sekarang. Tadi saya cuba buat live, tapi kami punya line tak berapa okey. So no worries, kami teruskan semangat. So kita nak kongsikan di video ni untuk buat rujukan Mami, insya-Allah. Kenapa kita bersemangat ni? Sebab kami di Musim Kids, kami bukan sekadar menjual, kami hendak educate, kita nak create awareness supaya segala buku yang Mami dan Daddy beli untuk anak-anak dimanfaatkan. Dan maksudnya sesuai digunakan untuk anak Mami pada usia sekarang dan beberapa tahun akan datang. Okey, contohnya kalau Mami tengoklah lalu lalang dekat FB, dekat Instagram, kata okay, 365 days with the Quran. So mungkin copywriting tu kata okay, with only one book you can share with your child about the stories from the Quran. So you only have to buy one book contohnya. Nampak dia macam wow, kita dapat jimat lebih. Satu buku je boleh baca untuk setahun contohnya, okay? Contoh, so Mami people, anak Mami umur 2-3 tahun, so Mami belikan, okay, rasa dia okay, ini boleh guna bertahun-tahun lah, okay. Lepas tu bila sampai Mami tengok, alamak, anak tak nak dengar pula ceritanya. Kenapa? Mami macam mana? Kenapa dia tak nak dengar cerita? So kadang-kadang kalau kita belum faham tentang kanak-kanak kecil, kita macam, oh, anak aku yang bermasalah. Kenapa dia tak boleh fokus? Kenapa orang lain kata okey je buku ni? Okay, soalan-soalan beginilah yang menyebabkan saya nak kongsi dengan Mamis dan Daddies supaya pemilihan tu boleh dibuat oleh Mamis dan Daddies. Bukanlah kata tepat, bukanlah kata sentiasa betul, tak. Memang kita kena eksperimen sikit, tetapi insya-Allah dia akan bersesuaian dengan anak. Alright? So, untuk buku ni, tak dikata buku ni salah. Buku ni bagus. Memang sesuai sangat diletakkan di perpustakaan. Sebab, yes, seperti kata yang tadi saya kata bagi contoh copywriting tu, dia ada 365 cerita daripada Quran. So, dalam satu buku ada banyak cerita. Okay, tetapi bila kita bercakap tentang usia seseorang kanak-kanak, seseorang kanak umur 2-3 tahun, dia tak sesuai lah buku macam ni. Unless anak Mami memang dah boleh ada listening skill, dia ada vocab yang tinggi, dan dia memang dah boleh duduk diam lah, attention span dia tinggi, dan dia okey bila dia okey dengan teks. So kita boleh kata semua 3 tahun kena tengok gambar saja, tak. Sebab ada yang suka teks, ada yang suka mendengar, ada je yang ada vocab yang memang dah boleh untuk terima. Okey, contohnya macam buku sebegini umur 7 tahun ke atas okey, sama ada kita bacakan atau mereka baca sendiri okey. Kenapa? Sebab insya-Allah pada usia 7 tahun, sekiranya dimula daripada awal, anak tersebut dia ada vocab yang kukuh dah. So bila dia macam ni, bila dia dengar saja, dia tak perlu dah tengok gambar. Dia tak perlu tengok gambar, dia boleh faham apa yang cakap. Alright, so kita nak menuju anak kita ke situlah. Maksudnya. So, tapi kalau usia anak kita 2-3 tahun, kita baca kat sini, satu adalah mungkin vocab mereka tak cukup lagi. So, bayangkan vocab tak cukup, dia perlukan support daripada buku tersebut. Dia perlukan support. So, apa yang biasanya buku-buku untuk kanak-kanak kecil ada adalah gambar-gambar. So, gambar-gambar ni yang akan support pemahaman anak tersebut. Yes, dan cerita dia pun pendek. Okay. So maksudnya, satu, bila kita pilih buku ikut perkembangan anak, so perkembangan anak tu sesuai dengan anak kita pada usia tersebut, ataupun perkembangan anak kita yang unik pada ketika tersebut. So pada usia 3 tahun, kita tahu anak kita memang tak boleh lagi nak dengar macam ni. So bila nampak copywriting dia best tu, tapi kita mesti kena tahu ini sesuai tak dengan anak saya. Sebab kuasa di tangan kita. Dan bila sesuai, itu yang kita dapat bantu anak kita untuk pergi ke level seterusnya. So again, saya ulang, buku ni bukan buku teruk, tak. Jadi tak ada bak kata pakar-pakar lah di US, mereka kata tak ada reading yang teruk. Boleh anak kita boleh baca komik, tapi daripada konten tu memang kena bersesuaian lah. Tak adalah konten yang tak boleh kan. Maksudnya anak kita boleh baca komik, anak kita boleh baca segala buku. Tak ada buku yang ini teruk, ni tak sesuai. Kadang-kadang kita label macam tu kan. Tak, dia is actually bersesuaian dengan perkembangan anak kita ke tak.
So anak kita sekarang boleh manfaat tak dapat beli buku ni. Ataupun sebenarnya buku ni adalah untuk lagi 10 tahun untuk dia. So itu yang saya nak kongsikan sekarang ni. So macam mana ni? Banyak sangat buku ni, banyak sangat. Ya Allah, macam mana nak pilih? Okay, so kita mulakan daripada baby. Alright? So berdasarkan pengalaman saya, ini tak sesuai untuk kita bacakan untuk baby. Oh, baby yang belum bergerak boleh. Contohnya mami kan lepas beranak kan, saya mula bacakan untuk anak saya yang pertama selepas 5 hari dia lahir. Awal tu kita pun struggle lah kan, penat lah. Ibu muda kan, ibu anak pertama. So kita pun tak tahu macam mana cue budak ni menangis. Semua dia macam huru hara sikit lah kan. So hari kelima, saya rasa macam dah okey sikit, saya mulakan. So saya baca buku macam ni. Okey je sebab apa tahu? Sebab dia duduk diam je kat situ. Dia tak respon pun. So it's actually banyak kepada kita nak bercakap dengan dia, which is very important. So daripada itulah anak kita belajar berbahasa, berkomunikasi secara semula jadi. Sebab otak kita dijadikan oleh Allah SWT memang tersedia untuk belajar berbicara. Tetapi membaca adalah sesuatu yang kita create. So itu yang memerlukan bantuan yang lebih ataupun bimbingan lebih daripada kita. Maksudnya membaca itu adalah susah untuk seorang kanak-kanak. Bercakap adalah lebih natural untuk seseorang manusia. Okay. So contoh kita bacakan buku ni untuk anak kita, dan okay, tak ada masalah. Tetapi contoh macam ni, buku ni berat. So itu concern jugalah. Safety untuk baby. Dia kena duduk macam ni, pegang macam tu. Okay. Okay. So macam tu okay. Tapi kalau kita baring, macam-macam posisi kan, kita mak-mak ni kan, kita ngantuk, kita sampai tu baring, baby kita kat atas, bahaya sikit lah mami, dia jatuh. Bercakap melalui pengalaman. So saya mana buat pap, jatuh, kesian baby. Kesiannya, cakit je. Okay, so daripada segi keselamatan, make sure cara kita duduk, posisi duduk bila kita baca buku berat macam ni kena okey lah. Sebab anak kita kan gitu kan. Alright. So ini belum sesuai kalau anak mami umur dia 6 tahun ke bawah. Alright. So macam mana buku-buku yang nak 6 tahun ke bawah? Okay. So untuk buku-buku yang 6 tahun ke bawah ni, mereka suka gambar-gambar. Alright. Gambar-gambar macam ni. Okay. Sebab gambar-gambar ni boleh bantu untuk sokong pemahaman anak mami tentang cerita tersebut. Sebab apa? Sebab mereka tengah serap. Mereka adalah di tempoh di dalam duration, di dalam tempoh masa lah, ada tempoh masa di mana mereka punya vocabulary, mereka punya kosakata, pemilihan kata tengah meningkat dengan jayanya. 5 tahun pertama tu, di tengah tu. So tu yang pentingnya kita sebagai ibu bapa terus bercakap dengan anak-anak kita supaya dapat bantu menguasai kosakata yang cukup. Kenapa penting? Sebab berdasarkan kajian, bilangan kosakata yang dikuasai oleh kanak-kanak actually mempengaruhi dia punya academic achievement later. Yes. Sebab dia bantu untuk anak untuk belajar membaca tu berdasarkan berapa vocabulary dia tahu. Dan juga cara dia berfikir. Dia punya kognitif pun adalah actually berapa banyak yang dia terdedah sebelum ni. So sayang untuk kanak-kanak sekiranya mereka tidak dapat peluang tersebut. So kita yang main peranan dan kita ada kuasa tu, sayanglah kalau kita tak gunakan. Kesianlah mereka. Sebab berapa ni word gap tu? It was actually 3.5 million word gap. Antara ini mereka tengok daripada sosioekonomi lah. Parents yang di sosioekonomi tinggi sebab mungkin mereka ada masa yang lebih ataupun mereka mempunyai kewangan yang lebih untuk dapatkan segala bahan-bahan untuk anak mereka. Dia punya perbezaan dengan kanak-kanak yang tidak mempunyai peluang tersebut adalah sangat besar gap dia. Dan ini dia menunjukkan bila dia ada vocab tinggi tu, dia dapat bantu untuk anak tersebut untuk dia speed up dekat dalam dia punya akademik lah. So kesianlah anak-anak yang tak dapat peluang ni terus keciciran. So itu adalah salah satu juga kita punya perjuangan dekat musim kids. Sebab kita tak nak seelok ni kita boleh ada big gap ni. Betul tak Mami dan ni? So itu yang pentingnya untuk library sekolah, library tadika, library umum perlu ada buku-buku yang bagus. Dan juga bukan sekadar ada buku, kita perlu terus ada usaha untuk bantu kanak-kanak yang kecil-kecil ni lah, yang mungkin tidak berkemampuan untuk dapat peluang terdedah dengan buku-buku yang bagus supaya vocab mereka standing
standing lah. Boleh je sebenarnya. It's actually sebenarnya bukannya disebabkan oleh status, tak. It's actually opportunity yang diberi kepada mereka. Itu yang kami juga sokong usaha Alif Quran untuk letak buku-buku yang bagus di masjid-masjid. Sebab kami percaya kat masjid lagi ramai kanak-kanak dapat manfaat daripada usaha tersebut. Ini lagi cerita, kita akan cerita. Okay? Kemudian, alright. So, untuk kanak-kanak kecil, mereka perlukan gambar untuk support pemahaman mereka tentang cerita tersebut dan juga untuk tambah vocab mereka. Contoh kan, okay, cerita macam ni senang je. Allah made the first man. Allah made the Prophet Adam alaihissalam. He was the first man. So, untuk kita senangkan, kita dah faham. Tapi first man, untuk baby dia tak faham itu first. Apa itu man? And he was a prophet too. The first in the land. So, we can show this is the land. Masuk the land. Then Allah made Hawa or Eve as a loving wife. We are all their children, spread far and wide. Semua ni akan masuk dalam ni tahu brain anak mami. Berapa kali saya pun tak ingat. Was it 20 times kita repeat? Nanti saya akan bagi exact number ya. InsyaAllah hari Sabtu ni kita akan kongsikan. Sebab benda tu ada dekat kita punya slide semua kan. So 20 times kita repeat. Lepas tu anak baru kuasai. Sebab vocab anak ada yang reseptif. Maksudnya dia dengar dulu, dia serap, dia faham. And then lepas tu baru dia berkebolehan untuk keluarkan. Iaitu ekspresif. Dia boleh keluarkan ataupun dia boleh tulis. Kalau dia tak ada dalam dia punya minda, macam mana dia nak keluarkan, betul tak? Kalau anak tu tak ada vocab yang cukup, macam mana anak tu hendak menulis karangan yang bagus pada usia 10 tahun kelak? Dia nanti hasilnya nampak masa bila dah 10 tahun ke atas. Sebab masa itu adalah masa kanak-kanak dah start kena keluarkan apa yang mereka dah ada. Jadi untuk ibu bapa yang membantu anak-anak sejak bayi, tahniah. Sebab proses itu dia ambil masa yang lama. Dan juga bila mami tolong develop, sediakan foundation yang betul, so anak mami tak mengalami kesukaran apabila mereka disuruh keluarkan kelak. So bayangkan kalau kita tak sediakan foundation tu, kita tak bantu anak kita tak beri mereka peluang. Lepas tu pada usia 10 tahun ke atas, kita anggap, kita expect anak kita cemerlang, anak kita boleh lakukan, macam contoh anak dia boleh, kita boleh luahkan sesuatu, tapi kita tak pernah bantu. Ada tak? Saya sebagai seorang ibu juga. Jadi benda ni bukan untuk saya kata orang lain, saya juga dengar dan reminder untuk saya. Maksudnya sesuatu yang kita tidak bantu anak kita untuk develop pada semasa dia kecil, kita tak boleh respect dia. Lepas tu kita rotan pula dia. Kecian dia kan mami. Kesian. So kita kena berlaku adil. Kalau kita nak anak kita ada idaman untuk tolong anak kita ke level tertentu, so kita kena prepare daripada dia baby. Okay? Alright? Sebab ini juga nanti saya akan kongsikan hari Sabtu. Okay, mami? Saya cadangkan mami untuk enroll pada hari Sabtu ini. Sebab kebiasaannya sesi tersebut kalau selama 2 jam tu lebih kurang RM50. Tapi kali ini RM10 saja, khas untuk waktu syawal. Dan kami nak sangat bantu mami sededis untuk faham tentang pembacaan dengan kanak-kanak dan macam mana nak pilih buku yang sesuai. Lepas tu nanti kita akan buat next session untuk guide mami baca dengan anak-anak, insya-Allah. So semuanya kami akan bantu. Alright? So jadi buku untuk baby, untuk kanak-kanak sesuai yang ada gambar-gambar macam ni, gambar-gambar, dan dia punya cerita tu ringkas je. So buku yang macam ni contoh ni, satu cerita, 2 page ni je tau. Ini dah cerita lain. Ini pun dah cerita lain. So bukan masalah, dugaan yang biasa kita alami apabila kita membaca dengan kanak-kanak kecil adalah dia tak nak pun dengar pada awal, dia akan cop, betul tak mami? Dia akan ni. So buku ni sesuai lah. So dia pusing kat sini, mami baca yang ni. Prophet Musa AS visits Madian. Prophet Musa AS visited Madian. Right, ini dia cerita pasal kisah Nabi daripada Quran. Alright, so kadang kita rasa macam Allah, kenapa lah budak-budak ni kita nak dedahkan dengan cerita-cerita sebegini? Kita rasa macam sesuatu yang abstrak kan mami? Sebenarnya kita tidak boleh merendah-rendahkan kemampuan kanak-kanak. Yes, sebab nanti apa yang kita kongsikan masa dia baby, masa dia toddler, dia akan menjadi background knowledge untuk dia dapat cerita yang seterusnya. Contoh kat sini kan pendek dia cerita dia.
Okay. Tapi nanti dia akan jadi background knowledge. Dan bila dia baca buku macam ni, yang lebih panjang, dia akan faham lebih dalam lagi. Dan apabila mami hantar dia ke kelas mengajar Al-Quran, tafsir, dia boleh faham apa yang dia baca. So sekarang dia bukannya hafal je Quran tu, dia faham tentang cerita tersebut dan masuk ke dalam hati dia, insya-Allah. Okay. So tengok macam ni, nampak dia macam alah kenapa lah. It's actually dia akan menjadi background knowledge. Anak mami memang tak akan faham. Dia tak boleh lah nanti nak cerita balik dekat orang. Tapi bila lama-lama dia dah biasa dibacakan, didedahkan sikit demi sedikit, lama-lama dia boleh faham. Okay, contoh macam ni masa baby mami dedahkan macam ni. Alright. So kalau ni dia besar sikit, so dia selamat lah untuk anak baby, anak mami. Tu kalau mami rasa dia berat untuk anak mami pegang-pegang, so ini untuk mami pegang senang, ringan. Kau rasa dia berat, buku yang macam ni, buku yang kecil, so dia boleh manage sendiri. Okay, tanpa mami. Okay, so dia boleh main-main, dia gigit-gigit, dia baling-baling. Dia baling-baling, astagfirullahaladzim. So dan mami baca sambil dia pegang. Selalunya kalau 2 tahun ke atas, dia nak rasa dia berkuasa. So jadi dia nak pegang sendiri. So tak ada masalah, baca. Dan kalau tak sempat baca, boleh tunjukkan, mention apa yang dia nampak dekat sini. Sebab itu yang akan membantu dia untuk meningkatkan kebolehan anak berbahasa. Yes, semua daripada kita mami, insya-Allah kita boleh bantu. Sebab kebolehan bahasa adalah secara natural, insya-Allah. So mami cakap banyak, insya-Allah anak akan dapat menguasai. Dan kadang-kadang kita macam saya dulu tak ada peluang untuk dibacakan semua. So kadang-kadang benda tu tak ada dalam otak kita, tak ada minat nak cakap apa. Jadi buku-buku ni memang membantu untuk mami bercerita dengan anak. Bacakan ayat ni. So selain daripada anak dapat dengar mami baca, dapat tambah vocab, anak dapat belajar bahasa dalam konteks yang betul. Bukan sahaja bahasa pasar, tetapi konteks yang betul. Sebab siapa yang cakap bahasa macam ni kan, jarang kan kita cakap, terutama di bahasa Melayu, jarang kita cakap dalam bahasa yang proper lah orang kata. Tetapi daripada buku anak dapat belajar perkara tersebut. Dan ini untuk baby, contoh untuk baby. Okay, pendek-pendek, ada gambar, board book supaya anak tu boleh pegang kan. Kenapa tak boleh pegang? Sebab tangan dia belum, jari dia belum kuat sepenuhnya lagi, sebab dia masih bayi. Dan kalau mami nak dia sendiri yang pegang, boleh cari buku yang macam ni. So dia boleh ni, sebab dia ringan sikit. Sebab baby dia belum kuat lagi kan. Ini kita rasa macam ringan je untuk kita, tapi kadang-kadang untuk baby macam bawa dumbbell rasanya. So yang ni mami boleh pegangkan. Ni bagus tau, ni one of our best sellers. Alright. So seterusnya, bila anak dah boleh mendengar dengan lebih lama, maksudnya dia punya listening skill dengan attention span dia meningkat. Yes, bila mami bacakan buku dekat anak mami, mami sebenarnya sedang membantu anak mami untuk meningkatkan kebolehan mendengar dan kebolehan untuk fokus. Terutamanya anak-anak sekarang yang kami tengok banyak, sebab bila anak-anak selalu terdedah gadget, benda tu laju. Jadi anak-anak kadang-kadang dia tidak sabar untuk fokus kepada sesuatu yang slow macam ni. Membaca adalah satu aktiviti yang slow. Tetapi bila dia dah biasa, brain dia dah biasa tengok benda-benda laju, dia tak dapat nak bersabar untuk benda yang slow. So itu yang sebaiknya kurangkan penggunaan gadget, kurangkan pendedahan tersebut, dan banyakkan aktiviti-aktiviti macam ni supaya anak tu dia terbiasa dengan sesuatu yang slow dan dia terbiasa boring. Bila anak tu terbiasa boring, dia akan jadi rekreatif sebab dia akan cari macam-macam. Bersedialah. Tengoklah nanti tiba-tiba penuh je air dekat toilet tu. Macam-macam lah nanti aktiviti dia. Sebab bila dia boring, dia akan cari sesuatu. Tapi kalau dia tak pernah rasa boring tu, kita takut dia tantrum ke apa, so dia tak dapat peluang tahu untuk jadi kreatif. Buku ni, aktiviti macam buku ni, dia satu aktiviti yang slow. Yang penting untuk kita dedahkan kepada anak-anak supaya nanti bila listening skill dia, attention span dia dah tinggi, bila dia pergi sekolah senang mami, sebab dia dah biasa. Dia dah biasa duduk, dengar, dia dah biasa. Siapa yang terlibat dengan pendidikan awal kanak-kanak, yang biasa didikan kanak,
InsyaAllah akan faham apa yang saya maksudkan. Okay? Sebab kita boleh tengok setiap kebolehan anak. Tapi kalau rasa anak kita belum, sabar, relax, perlahan-lahan mami So start dengan ni, tak perlu habiskan buku, tak perlu habiskan cerita. Satu dah cukup. Satu dah cukup. Tak dapat satu, separuh. Tak dapat separuh, setengah ayat pun tak apa. Tapi buat tiap-tiap hari. So dia jadi rutin. Saya suka waktu sebelum tidur. Saat masa tu dia bertenang, saya pun bertenang. Contoh masa dia tengah main tak sesuai lah, cucu baca. Dia takkan. Dia akan buat anak-anak dia suka rutin. So jadikan dia rutin. Kita jadikan dia tengah, macam contohnya sebelum tidur, dia kan dah tengah cool down. Kita boleh pilihkan waktu dia masa tu. Tengok apalah pula ni, peluk dah lapar dia. Dia cakap sikit, minta maaf. Okay. So bila listening skill anak mami dah meningkat, dan insyaAllah dia akan dapat dah vocab yang banyak. So mami boleh pertingkatkan level. So contoh macam buku ni, dia dah 5 minutes Quran Stories for toddlers, Baby's First Quran Stories contohnya. Okay, yang buku-buku yang simple-simple, ayat pendek, gambar terang. Okay, so next one dia dah hebat. Mungkin dia dah boleh baca juga. Dia dah baca sendiri. So you can choose a book like this. Alright. So mami tengok gambar dia masih ada. Sebab anak-anak ni masih suka tengok gambar. Sebab dia masih kecil lagi. Mungkin ini umur dia 4 tahun ke atas. Alright. Dan mungkin dia boleh baca bila umur dia 6 atau 7 tahun ke atas. Dia baca sendiri. Alright. So dia gambar dia dah masih ada. Tetapi dia punya teks semakin panjang. Teks dia semakin panjang. Jadi maksudnya anak mami akan dapat banyak lagi knowledge. Tadi sikit-sikit je. So sekarang dia ada background knowledge. Dia akan ingat tahu, insyaAllah. Kita jangan perendahkan kemampuan seorang kanak-kanak. So and then after that, kita cerita ni dia boleh link kan. So ditambah, dia grow lagi dia punya knowledge. Okay, mami tengok kat sini. So ini untuk anak yang baru belajar membaca pun sesuai. Maksudnya janganlah yang masa dia baru, macam dia baru nak belum. Dia dah boleh baca lah. Maksud dia boleh baca, ini sesuai. So maybe you can ask her or him to read maybe only one sentence, and then after that you can read the rest. That one is okay. Ataupun maybe she's gonna read only this. Allah will show you the way. Sebab ini kena dia faham phonics juga dekat sini. Okay. So ni buku sesuai. Sebab apa? Sebab dia pendek-pendek. So dia tak stress. Alright. So yang 7 tahun pun boleh baca buku ni. So sebelum ni mami bacakan, and then lepas tu bila dia dah start boleh baca, mami boleh baca, minta dia baca yang ni juga. Pun pendek, senang untuk dia. Alright. Tapi ni bukan graded book tau. Graded book maksud tu diikut kebolehan phonics tak. Ini bukan. Ini we call it trade book. Trade book. Maksudnya dia punya vocab kita tak kawal. Dia ada banyak vocab. Dan juga kita tak kawal daripada segi phonics dia. Nanti datang Sabtu saya cerita lagi lebih lanjut. Okay. Alright. So buku ni next level. So maksudnya tadi ni sudah baby. Dan boleh juga sambung untuk nanti dia boleh baca. Dan kalau anak mami dah umur 5 tahun, 4 tahun, boleh baca, beli terus yang macam ni. So boleh bacakan. So dia dengar satu cerita. Alhamdulillah. So we read a story. So sayang dia, cium dia, lepas tu tidur. So dia sayang. Okay. So ini apa bezanya? Ini satu cerita, ni pun satu cerita juga. So mami tengok Ni cerita dengan ni cerita dengan gambar. Ni cerita banyak cerita saja. Adalah gambar sikit. Tapi banyak cerita. Sesuai untuk kanak-kanak yang dah berumur besar. Sebab kalau macam ni, mungkin dia rasa, Allah, kita dah besar kot. Dia tahu, okay? Anak-anak dia ada macam tu sikit. So, kita dah besar kot. Ni macam budak-budak. Naklah yang macam ni. Macam tu. So, anak yang dah besar, yang macam 8-9 tahun, sesuai lah ni. Kalau kita bagi ni, ada yang okay, ada rasa macam, okay, mami kenal anak mami. Mami boleh pilih ikut kesesuaian anak mami, okay? So, ini cerita dia. So, apa lagi? Next, apa pula? So, kita buat yang baby. And then lepas tu 4 tahun untuk dia mendengar yang ni. Dan selain pada tu, ada lagi pilihan yang lain. Tada! Okay, Amazing Quran Stories. Just for Kids Quran Stories. Quran Stories for Kids. Apa pula ni banyak now. Tak tahu apa dia ni kan? Don't worry, okay? Sebenarnya yang ni ceritanya. Cerita dia lain-lain, okay? Dia punya konsep. Bukan konsep. Yelah. Dia punya konsep lebih kurang sama. Konsep. Bukan konsep. Yelah konsep. Dia sama.
Ni sebenarnya buku-buku siri baru tau. Kami bawakan. Alright. So dia ada gambar dan juga cerita dia pendek-pendek. So ini betul untuk anak yang dah boleh ada good listening skill. Alright. Tapi tak perlulah ada fokus yang terlalu tinggi sebab pendek je cerita dia. Tengok. Ini pun mami tak perlu baca sekali go orang ni. Oh pengsan. Maybe baca 1 to 3 or up to 5 pages, and then after that you can continue the next day. No problem. Saya selalu buat macam tu. Sebab yang penting bukan sahaja anak tu yang boleh fokus, kita pun juga kena bersedia. Sebab memang bunyi ni kadang-kadang okay, kita perlu jadi ibu yang perfect, kita boleh buat semua, kita boleh siapkan kerja, rumah cantik, kita kerja, anak kita dibacakan. Bunyi ni macam senang bila kita cakap, tapi bila kita lalui lain kan mami kan, kita penat. Mami boleh tengok mata ini sebenarnya tak ada filter tau ni. Lebam-lebam gitu. Sejak tak adalah, saya bukanlah ibu yang anak tu dah dewasa, tak. Anak terbesar saya anak masuk 16 tahun, so dia dah form 4. So apa jadi hasilnya? Saya akui saya bukan ibu yang perfect. Memang penat. Tapi kita nak cuba bagi yang terbaik. So kita balancekan lah. Kita kenal diri kita juga, kita dengar diri kita. Kita rasa kita penat, kita beritahu anak kita yang okay, I will read to you today like usual, no worries, but I can only read 3 pages. Alright, kita boleh buat deal dengan anak insyaAllah okay. Kalau kita communicate, anak okay. Yang tak okay bila kita tak communicate. Dia kata no, I'm tired, you go away. Contoh macam tu kan. So tu anak tu terasalah diri dia tak dihargai. Contoh kalau kita penat sangat, apa yang memang boleh buat, macam tu lah, deal dengan dia. 1 page only, okay? Macam ni saya suka, sangat serius saya suka. Sebab it's only 1 page. Kita cakap, sebab dia takkan baca satu je. Anak kita akan cakap, dan which is good. So anak yang biasa bercakap, dia suka kongsi macam-macam. Kena kongsi pasal cerita kawan sekolah dia, kongsi pasal emosi dia, kongsi pasal apa dia tengok kat zoo, dia kongsi pasal maybe trip mami ke balik kampung tahun lepas. Dia ingat lagi, kos dia punya ingatan lagi kuat pada kita. So dia akan cerita. So movie yang ni pun dah setengah jam. Kita baca sekejap je, tapi dia akan cerita, which is so good. Which is so good. Saya nak kongsi ni lah sikit-sikit mami. Lari tajuk sikit. Kita rasa macam penat, macam banyak bercakap dengan ni anak ni, kena ke buat macam ni? Okay, one thing that I really realise, apabila kita rapat dengan anak kita dan bacakan buku dengan anak sejak bayi ni, sebenarnya adalah satu cara yang paling mujarab lah, berhasil, terbaik. Nak cakap lah, untuk kita rapat dengan anak kita. Sebab bila kita baca dengan buku dengan anak kita, terutamanya nanti kita akan kongsikan satu buku-buku yang patut kita kongsikan dengan anak-anak. Kemudian buku bukan sahaja buku yang macam Quranic stories, buku tentang emosi, buku tentang perasaan, buku yang deep ni. Okay, apabila kita biasa bacakan dengan anak kita, apa yang kita perbiasakan dalam keluarga kita adalah berkomunikasi tentang sesuatu yang deep. Macam perasaan marah. Kadang-kadang mereka cakap yang dimarah kita. So macam mana kita bercakap tentang perkara tersebut dengan anak kita. Bukan macam mak-mak dulu kita kena taat je, tak. So anak sekarang sebaiknya kita bercakap macam tu, supaya bila dia remaja nanti, which is masa tu lah yang orang kata, orang selalu kata waktu tu anak remaja akan jauh dengan kita. Tapi sekiranya kita rapat dengan anak kita, insya-Allah dengan izin Allah, tapi jangan cakap tak diberi dugaan. Sebab Prophet Yaqub alaihissalam, seorang prophet pun Allah beri dugaan, right? 10 anak dia, masa awal-awal tu dia ada masalah sikit ni, lepas tu happy ending kan mami kan. So jangan kata pula yang bila Allah bagi dugaan tu Allah tak sayang kita, atau kita ni orang jahat. Tak, itu dugaan Allah yang insya-Allah mungkin Allah nak naikkan level kita, level mami menjadi orang yang lebih baik. Masya-Allah, tak tahu kan. Okay, contohnya lah. So kat mana tadi? So bila mami bacakan, biasa bacakan, anak biasa kongsi perasaan dia, mami biasa kongsi perasaan mami. Mami pun kena kongsi perasaan mami, tahu. Sebab kadang-kadang kita nak jadi ibu yang perfect, kita tak nak tunjuk kita marah, tapi sebenarnya kita seorang manusia dan anak kita belajar daripada kita. Yang kita manusia dan kita tak suppress perasaan kita, jadi mereka belajar pada itu juga. Yang mereka pun baru tahu, oh mama ada perasaan, saya pun ada, jadi saya pun memang ada perasaan. So tapi kalau dia tak nampak kita berperasaan sebelum ni, sebab kita cuba suppress, kita cuba tunjuk yang kita ialah perfect, dia tak faham yang kita sebenar manusia tu kan. Okay. So sekarang bila kita biasa kongsikan
Anak kita biasa kongsikan, insya-Allah dengan izin Allah ya Mami. Dan kalau bukan Allah nak bagi dugaan kat kita, senang nanti berbicara dengan anak Mami masa waktu remaja. So kita maksudnya dia akan involvekan kita, dia akan cerita apa yang dia lalui, dia akan tanya pendapat kita, dia akan balik kepada kita sekiranya dia ada kemusykilan, dia tak cari kawan-kawan dia. Sebab dia biasa, kita dah biasakan. Tetapi kalau kita tak rapat dengan anak kita, waktu remaja baru kita nak masuk dalam hidup dia, agak susah sedikit. Jadi selain daripada kita bantu anak kita untuk academic achievement, is actually the bond tu yang kita nak. Mami betul. Okay, saya pun tengah belajar sebab saya nampak itu yang saya tak adalah ibu yang perfect, tapi yang saya buat dulu masa mereka kecil adalah bacakan buku dengan mereka. Jadi saya nampak tu dapatlah beri sedikitlah kemudahan apabila mereka remaja. Saya dapatlah berbicara dengan mereka, sama ada lelaki ataupun yang perempuan. Tu saya bersyukur sangat kepada Allah sebab beri peluang tersebut dengan saya. Tapi tak kata tak, saya tak perfect, anak saya tak perfect, semua ada lah, turun naik, semua pergaduhan, semua ada. Cuma ya, boleh dapat berkomunikasi, itu yang saya rasa saya bersyukur, yang komunikasi tu. So banyak yang peranan adalah bacaan buku. So Mami, anak-anak yang kecil-kecil, jangan hilangkan, grab lah the opportunity masa dia kecil ni, rapat dengan anak kita, insya-Allah. Okay, so semoga Allah mudahkanlah kita untuk anak-anak kita. Sebab yang penting itulah waktu remaja, bila dia boleh dengar kita cakap, so insya-Allah kalau dia tersalah sikit, dia akan tertarik balik. Dia tak rebel sepenuhnya. Okay, so cerita ni dia konsep dia sama, maksudnya cerita pendek-pendek dengan gambar yang still menarik. So dia level up lagi daripada yang ni. So anak mami yang dah biasa dengar, umur 4 tahun dah boleh dengar ni dah. Kalau tak biasa 7 tahun ke atas. Alright. Dan dia pun boleh baca sendiri. Dia level up. Dan setiap satu buku ni dia punya tajuk lain. Contohnya kat sini, Quran Story for Kids, dia pasal Life Begins, The First Man, Two Brothers ni, Habil dan Qabil kan, The Art of Nuh, daripada awal tu sampai The Queen and the Bird. Ini, yang ni. Just for Kids Quran Stories pula, konsep sama tapi cerita dia lain. The Treasure House, The Sleepers in the Cave, The King's Magician, The Morals of Believers. Tajuk dia lain. So bila mami beli ni tak rugilah. Benda yang berlainan. Dan apa pula dalam Amazing Quran Stories ni? Dekat dalam Amazing Quran Stories, tajuk dia The Story of Two Gardens. Tadi The Sleepers of the Cave, tu daripada surah Al-Kahf. Ini pun daripada surah Al-Kahf, The Story of Two Gardens. Allah speaks to Prophet Musa AS, the wise man and Prophet Musa AS, kan? Yang ni, tu dalam surah Al-Kahf juga kan mami? The pious man and his sons. Ni tentang Prophet yang aku tak salah saya. Okay, kita. So nak tahu sebenarnya benda ni. Dia sebenarnya bukan untuk anak kita juga. Dia banyak untuk kita juga. Alright. Yes, Prophet Yaqub AS dengan anak-anak lelaki mereka. Alright. Dekat Kanan. So, The Light of Allah, Uzair's Donkey. So, cerita dia berlainan. So, ni macam nak kasih dia nampak macam dia terbalik kan, sebab saya buat macam ni. So, Amazing Quran Stories, Just for Kids Quran Stories dengan Quran Stories for Kids. Konsep sama, sesuai untuk anak yang dah boleh ada good listening skill, dan of course dia boleh flip dengan okeynya. Dan sesuai untuk kanak-kanak yang boleh baca sendiri juga, tetapi masih enjoy looking at pictures. So ini sesuai. Alright. So ni next level lah. Maksudnya tadi kalau lah kita nak cakap pasal level lah ini dulu kalau dia nak flip sendiri. Dan ini juga untuk mami tolong flipkan. Kalau dia boleh angkat, dia boleh flip sendiri jugalah. Okay, ini dulu yang ni first. Alright, macam ni. Balik. Next one, buku macam ni. Tara. Satu story, satu page dengan ada gambar sekali. Next one, macam ni. Sebab cerita dia tu macam continuous, tapi tak ada continuous. Dia ada break-break juga. Next one, macam ni. Panjang sikit tapi still ada gambar untuk dia enjoy. So next one, ni Allah Akbar. Okay. Tara.
Yes, lama sikit supaya Mami boleh tengok dia punya. Ini. And then next one, dia bukan next lah, dia lebih kurang juga. Dia lebih kurang apa? Cerita story dia. Sebab tapi untuk seseorang kanak-kanak, I would say this is like for older children. You know why? Because older children ni dia nampak macam dia dah matured sikit. Dia dah besar. So dah besar tu maksudnya banyak perkataan, kurang gambar dia. So nampaklah macam dia start baca novel. Kan Mami kan? So besar. So next level yang ni. Alright. So saya tahu dulu ada pernah viral kan yang ni. So ada yang kadang-kadang beli untuk 2-3 tahun. So pada saya belum sesuai lagi kalau dia 2-3 tahun Mami So Mami start dengan yang basic dulu. Gambar banyak, perkataan sikit. Dan mungkin cardboard ataupun board book yang sesuai untuk jari jemari dia yang comel tu. Alright. So next one, level up dan sampai dia boleh ke sini. Ini boleh untuk kanak-kanak yang umur 4 tahun Mami bacakan ataupun dia baca sendiri. So cerita dia juga lebih panjang. So maksudnya bila dia lebih panjang, dia perlu mempunyai comprehension skill yang lebih tinggi. Tu yang dia kena bersesuaian lah dengan anak kita. Alright. So ni. Dan barulah Mami pergi kat buku yang macam ni. Yang tak ada gambar sangat. Banyak teks. So untuk anak-anak yang dia biasa terdedah dengan buku, dia memanglah suka buku macam ni. Macam kita baca buku kan Mami. Buku kita mana ada gambar. Kan buku novel mana ada gambar. Tapi disebabkan kita dah ada penguasaan, vocab kita dah banyak. So kita dapat bayangkan. Kita dapat bayangkan. Perasan tak? Kalau kita baca novel, kalau kita baca apa-apa, kita baca tu kita bayangkan dia terkeluar dekat kita punya kepala kan. Itu maksud dia skill kita dah tinggi lah. So macam ni juga. Dia ada skill yang lebih tinggi. Alright? Untuk faham tanpa perlu ada gambar. Yes, itu kita nak menuju anak kita ke situ. So next one adalah teruslah pembacaan yang lebih tinggi. Mungkin satu hari anak kita akan baca articles, insyaAllah. Okay? So yes, itulah tips yang saya dapat kongsi hari ni insyaAllah. Untuk pilih buku-buku yang banyak tengok Quran stories ni, yang mana satu ni nak pilih untuk anak saya. So itulah level-levelnya yang setelah saya kongsikan. So Mami boleh pilih berdasarkan kebolehan perkembangan anak Mami. Okay. So untuk lebih lanjut, bukan sahaja tentang perkembangan ni juga, saya akan kongsikan macam mana nak pilih buku untuk persiapkan anak Mami untuk belajar membaca. We call it reading readiness. So contohnya anak Mami nak belajar membaca ada 5 perkara. Salah satu ni yang perlu mereka biasa adalah concept of print, phonological awareness, interest in reading, alphabetical knowledge. Semua tu kita akan kongsikan. So buku macam mana tu nak bantu anak ready phonological awareness tu apa benda, InsyaAllah Sabtu ni saya akan kongsikan. Okay. So Mami boleh register di website kami, Raising Readers, mini Raising Readers workshop tak silap saya. Dan untuk book slot, so kita boleh limitkan je lah. So 2 jam je, insyaAllah short one. Kita tengok apa yang kita boleh cover lah. So 2 jam je kita nak cover banyak kepada sedikit. Kenapa bacakan buku dengan anak? Yang kedua adalah kita nak tolong Mami pilih buku yang sesuai dengan anak Mami. Lepas tu kita buat praktikal sikit. So dan sesiapa yang enroll pada hari Sabtu ni nanti akan dapat special discount selama sebulan. So nanti Mami boleh enjoy beli buku-buku lah dengan harga yang lebih bagus. Dan mungkin kita ada ni ke pertandingan ke, gitu, pertandingan dapat hadiah ke, siapa tahu, tak tahu lagi. Register ramai-ramai. Okay. Alright, to see you this Saturday insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.